ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada tengah hari ini kita bertemu bagi memulakan tazkirah sempena dengan kedatangan bulan Ramadan. Esok insya-Allah lah, kalau ikut takwim tu maknanya esok kita akan mula berpuasa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan usia kita, diberikan kepada kita kesihatan yang baik, dan juga diberikan kekuatan, dorongan, semangat dalam kita beribadah di bulan Ramadan, dan jadikan Ramadan pada kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah pun kita lalui selama ini. Sebagai pengisian tazkirah lebih kurang 15-20 minit, saya tak lama insya-Allah. Tajuk untuk kali ini iaitu 10 dalil keutamaan ibadah puasa. 10 dalil keutamaan kelebihan ibadah puasa, supaya kita menyatakan dan kita menganggap, mengetahui betapa besarnya ibadah puasa. Bila kita lakukan, kita akan diberikan ganjaran yang sangat besar, pelbagai, yang sangat istimewa, sangat-sangat yang kita nak, tuan-tuan. Baik. Pertamanya, ia merupakan perintah berpuasa dengan panggilan keimanan dan membuahkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala panggil, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita, Allah khitab, seru kita, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini ayat 183 surah Al-Baqarah. Ayat yang menyatakan tentang kefarduan ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang Allah panggil kita orang-orang beriman puasa. Dan puasa itu tujuannya untuk mencapai tingkatan takwa kepada Allah. Takwa ni makna apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah
dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa menggugurkan dosa-dosa. Tuan-tuan, dengan puasa dapat menggugurkan dosa-dosa, yakni dosa-dosa kecil, tak termasuk dosa-dosa besar. Tuan-tuan, dosa kecil ni mudah diampuni Allah dengan melakukan pelbagai amal saleh. Salat, puasa, sedekah, bayar zakat, semua itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar hanya dapat dihapuskan dengan 3 cara. Yang pertama, taubat nasuha. Yang kedua, mendapat haji mabrur, yang Nabi sebut al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan ganjaran baginya kecuali syurga. Maknanya dengan mendapat haji mabrur, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, yang mana besar ataupun yang kecil. Yang ketiga, dengan mati syahid. Kan mati syahid yang disebut oleh Nabi, apa tu Nabi kata, orang yang mati syahid itu diampuni oleh Allah. Li syahidi, makna diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, melainkan hutang. Melainkan yughfaru syahidi ila dain, diampuni dosa orang yang mati syahid kecuali hutang. Itu sebab orang yang mati syahid juga diampuni dosa kecil dan dosa besar. 3 cara Allah ampunkan dosa besar. Tapi dosa kecil lagi banyak cara untuk kita mendapat pengampunan dengan melakukan amal-amal saleh, insya-Allah. Puasa antaranya. Ini sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya dengan kita puasa itu syaratnya, tuan-tuan, puasa kerana iman. Puasa kerana iman ni mana? Puasa kerana Allah, bukan untuk mendapat pujian, bukan untuk nak menunjuk-nunjuk, bukan, tetapi semata-mata kerana Allah dan juga mengharapkan pahala daripada Allah. Itu sebab, tuan-tuan, dalam konteks kita beribadah ni tak ada masalah. Bila kita beribadah untuk mengharapkan pahala, tak salah. Juga kita beribadah untuk kita mengharapkan Allah melepaskan kita daripada azab siksaan di hari akhirat, tak salah. Maknanya ia tidak salah. Ataupun setengah orang tu dia beribadah, dia tak fikir soal pahala dosa. Yang penting dia nak tunaikan tuntutan syarak. Ada juga orang macam tu. Dia tak fikir soal pahala dosa ni, dia serah pada Allah. Tapi dibuat semata-mata kerana beribadah kepada Allah pun ada juga. Baik. Yang ketiga, meraih pahala puasa yang sangat besar dan juga mendapat 2 kegembiraan dan kemuliaan di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan, 1 kebaikan dibalas dengan 10 sampai 700 kali ganda. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Sebab orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya kerana aku. Dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Itu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada aroma kasturi. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya, tuan-tuan, basic, tuan-tuan, asas bila kita buat satu kebaikan,
Allah lipat gandakan 10 paling kurang, dan dilipatkan ganda itu pula sampai 700 kali ganda. Tetapi puasa tidak. Puasa ni tuan-tuan lebih 700 kali, berdasarkan kepada nilai puasa seseorang. Maknanya kata kalau orang tu dia berpuasa, dia banyak berzikir ketika berpuasa, dia banyak baca Quran ketika berpuasa, dia banyakkan doa ketika berpuasa, dia bersedekah ketika dia berpuasa, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Makna apa? Pahala puasa sangat besar, lebih 700 kali ganda tuan-tuan. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Ini dia, Kemudian Nabi kata juga, bagi orang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Satu ketika berbuka lah, kan? Saat kita ketika berbuka ni tuan-tuan, sangat gembira lah, sebab perut lapar, kan? Dapat rezeki makan, itu satu kurnia yang besar, dan kita pun rasa seronok tuan-tuan. Maknanya kita dapat untuk nak menyempurnakan syahwat makan kita yang kita duk tahan ni 13-14 jam ni tuan-tuan. Sabar menahan. Sebab apa? Sebab kerana Allah. Kemudian saat tibanya berbuka tu, itu satu nikmat, kan? Nikmat berbuka tuan-tuan. Kan? Masa itulah tu gembira, kan? Dan satu lagi gembira ketika bertemu dengan Tuhan dalam keadaan Allah reda dengan dia, dia reda dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala bila kita puasa, Allah reda dengan kita, dan kita reda dengan Allah Ta'ala, dan kita sangat gembira ketika bertemu Allah. Dan bau mulut orang yang berpuasa tuan-tuan di sisi Allah lah harum lebih daripada aroma kasturi lah, kan? Di sisi Allah, kan? Kita tidaklah, kan? Taklah bau kasturi, kan? Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, puasa adalah perisai daripada api neraka. Tuan-tuan, puasa dapat menyelamatkan kita daripada kita dihumban masuk ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, qala Rabbuna Azza wa Jal, as-siyamu junnah, iaitu puasa itu, Tuhan kita Azza wa Jal berfirman, puasa itu perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri daripada api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad daripada Jabir radhiyallahu anhu. Ada tuan-tuan, puasa ni perisai. Dia sebagai, orang kata apa, sebagai pendinding, pencegah kita dari masuk ke neraka. Tentulah kita akan dimasukkan ke syurga, kan? Itu yang keempat. Yang kelima, puasa adalah perisai daripada maksiat, kan? Orang yang berpuasa ni tuan-tuan, dia jaga diri dia daripada dibuat maksiat, kan? Makna kata lidah pun dia jaga, pandangan mata dia, pendengaran dia, kan? Dia boleh jaga sebab dia sedang berpuasa. Biasa begitulah, kan? Tapi kalau kita tak puasa, tentu kita rasa bebas untuk melakukan maksiat. Tapi bila kita puasa, kita macam terkongkong daripada buat maksiat. Tu kata perisai tadi, kan? Ini di sebelah hadis, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa alayhi bisiyam fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu berkahwin, maka berkahwinlah segera, kerana perkahwinan itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, kerana puasa itu akan menjadi perisai baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, itu sebab
bagi pemuda-pemuda ni dia kena cepat berkahwin lah, kan, bila mampu. Sebab apa? Perkahwinan itu dapat menundukkan pandangan dan dapat untuk menjaga kemaluan daripada dia melihat yang tak elok dan juga dia melakukan perbuatan zina. Kalau dia tak mampu berkahwin, cegahlah perbuatan-perbuatan yang tak elok itu dengan berpuasa. Sebab puasa itu sebagai perisai, kan? Maknanya bila orang tak mampu berkahwin tapi dia ada keinginan nak kahwin, tapi dia tak mampu, kan, dia takut dia melakukan perkara yang tak baik, maka berpuasalah sebagai perisai. Yang keenam, pintu syurga khusus bagi orang-orang yang berpuasa, iaitu pintu Ar-Rayyan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di syurga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan, yang akan dimasuki di hari kiamat oleh orang-orang yang berpuasa. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk darinya selain mereka. Dikatakan di hari kiamat, mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka bangkit untuk masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Tidak seorang pun yang boleh masuk daripadanya selain mereka. Apabila mereka telah masuk, pintu tersebut ditutup, maka tidak seorang pun yang boleh masuk daripadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, iaitu daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, meraih syafaat puasa di hari kiamat. Puasa ni tuan-tuan, dia boleh memberi syafaat untuk kita. Syafaat ni pelbagai, ya. Syafaatul uzma, syafaat Rasulullah lah paling besar sekali. Kemudian syafaat Al-Quran. Al-Quran boleh menolong kita di hari kiamat. Bila kita baca, kita memahaminya, menghayatinya dan mengamalkan isi kandungannya, maka Al-Quran akan jadi pembela untuk kita, akan jadi peguam bela untuk kita. Dia akan menolong kita. Yang ketiga, puasa pun sama juga. Yang keempat, teman-teman yang saleh, rakan-rakan kita yang saleh. Itu sebab tuan-tuan, kita disuruh untuk berkawan dengan orang-orang saleh. Pasal apa? Orang saleh itu boleh bagi syafaat untuk kita di hari kiamat. Betul. Dengan syarat lah kita berkawan tu, makna kata kita ni solat bersama-sama dia, puasa bersama-sama dia, berbuka, kan, berjemaah, mengikuti kuliah pengajian. Kemungkinan kita buat dosa lain yang menjadikan kita masuk neraka. Tapi teman-teman soleh kita yang selalu dengan kita itu akan mencari kita di hari akhirat esok, di mana kita, sedangkan di dunia kita sentiasa bersama dia. Cuma bila kita tak bersama dia, kita buat dosa lah. Contoh, kan, maka dia boleh tolong kita, tuan-tuan. Ini antaranya lah. Jadi di sebelah hadis, amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari akhirat. Amalan puasa berkata, wahai Rabb, wahai Tuhan, aku telah menahannya daripada makan dan syahwat di siang hari. Kan? Puasa tu, kita tak makan, kita tak minum, kita menahan syahwat kita. Kan? Kemudian kata puasa, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan amalan membaca Al-Quran berkata, aku menahannya daripada tidur di waktu malam. Tuan-tuan, baca Quran ni, tuan-tuan, dia terbaik di waktu malam lah. Sekurang-kurang 100 ayat baca Quran, untuk kita mendapat pahala qiyamul lail di seluruh malam. Salah satu daripada dapat pahala qiyamul lail ni, tuan-tuan, dia kita baca 100 ayat setiap malam. Kan? Kalau kita baca surah dan memang kita sunnah, dituntut dibaca surah As-Sajdah 30 ayat, surah Al-Mulk dah 30 ayat, dah 60. Kita ambil lagi mana-mana surah untuk kita cukupkan 100 ayat setiap malam, untuk kita dapat pahala qiyamul lail seluruh malam. Di samping pahala baca Quran tu, satu huruf menyamai 10 pahala. Banyak, tuan-tuan, setiap malam kita dapat pahala qiyamul lail. Itu sebab di bulan Ramadan ni, tuan-tuan, kita boleh dapat 4 pahala qiyamul lail seluruh malam.
Yang pertama, baca Quran 100 ayat setiap malam. Yang kedua, baca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah sebelum tidur, iaitu ayat 285 dan 286. Amana Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian kita qiyam bersama-sama imam sampai habis. Imam buat 8, kita buat 8. Imam buat 20, kita buat 20. Sampai habis witir lah. Kita akan dapat qiyam mulai sepanjang malam 3. Dan satu lagi, salat subuh berjemaah di masjid ataupun di surau, dapat lagi 1 pahala qiyam mulai 1 malam suntuk. 4 pahala qiyam mulai. Kan? Kalau kita solat isyak berjemaah di masjid di surau, dapat separuh malam qiyam mulai. Besar lah tu. Kita pula bangun malam lagi. Berapa banyak tu tuan-tuan. Pahala saja. Buatlah. Kan? Kita semua nak masuk syurga ni. Kan? Syurga tuan-tuan. Kan? Tu tempat rehat kita. Di dunia ni tempat kita beramal. Berpenat, berletih tak apa. Kan? Penat, letih, beribadah, berbaloi. Tidak rugi tuan-tuan. Dan tempat dunia ni tempat kita berpenat letih beribadah. Akhirat esok tempat kita istirahat. Tiada lagi amal ibadah di sana. Istirahat untuk menikmati nikmat syurga yang belum pernah kita dapat di dunia ni. Tuan-tuan, untung, tak rugi, tak rugi. Siapa yang beramal dia tak rugi, pasti beruntung insya-Allah. Jadi kita rebutlah peluang Ramadan ya, insya-Allah. Kemudian yang ke-8, doa orang yang berpuasa mustajab. Tuan-tuan, doa orang yang berpuasa mustajab. Lebih-lebih lagi waktu ketika hampir berbuka puasa, 10-15 minit tuan-tuan, berdoalah. Berdoa itu ibadah, dapat pahala dah. Dan Allah akan perkenankan doa kita. Ini sebelah hadis. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Doa ibu bapa kepada anak dia lah. Doa ibu bapa untuk anak dia. Doa orang yang berpuasa dan doa orang yang musafir. Hadis riwayat Al-Baihaqi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang ke-9, puasa sehari di jalan Allah menjauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Rasulullah bersabda dalam hadis, tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah kecuali dengan itu Allah akan jauhkan wajahnya daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tuan-tuan. 70 tahun perjalanan Allah jauhkan kita daripada azab neraka. Dan yang ke-10, puasa Ramadan yang diikuti dengan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, dia punya pahalanya sebagaimana dia berpuasa selama setahun. Dalam hadis menyebut, man sama Ramadan summa atma sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa selama setahun. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Betapa banyaknya kelebihan apabila kita menunaikan ibadah puasa. Sekurang-kurang 10 kelebihan yang kita dapat ni tuan-tuan, begitu besar sebenarnya. Jadi kita sama-samalah berpuasa dengan sebaik-baiknya, mengikut sunnah Nabi SAW. Puasa dalam erti kata bukan setakat menahan lapar dahaga, bahkan anggota lahiriah kita yang lain juga turut berpuasa, yakni tidak melakukan dosa-dosa kepada Allah, menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah insya-Allah. Setakat itu dulu tazkirah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaatnya kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا الشقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah